Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai perlembagaan hidup. InsyaAllah pada ruangan pengajian malam kita pada malam ini, biiznillahi ta'ala, kita akan tengok cara-cara kita hendak mengembalikan ayat-ayat yang jadi tasyabuh, jadi ada kesamaran setengah-setengah di atas cara mikir ataupun dalam cara mikir orang-orang yang tertentu. Maka bagaimanakah kita nak menolakkan ayat mutasyabihat, ayat yang nampak kata zahir dia tu ada kesamaran, nak kembali kepada ayat muhkamat tu macam mana? Kerana munasabah kita pada semalam tu
kita duk tengok dah lah, iaitu apakah makna ayat daripada surah Al-Imran ayat yang ke-7. Dan kita bawa data seorang daripada tokoh alim ulama supaya beri keterangan kepada kita di sini, iaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dengan kandak kita nak kupas dulu sedikit apakah pahami kita terhadap apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi hak semalam tu. Kerana cara kita ngaji agama ni, yakni kita kena dengar daripada warasatul anbiya. Warasatul anbiya ni makna kata orang yang bawa data ilmu kerasulan, kenabian, rasul-rasul, nabi-nabi mari kita. Bukan mana ambil daripada diri dia dengan tidak ada dasar mari di mana. Itu bukan masuk daripada golongan warasatul anbiya. Karena warasatul anbiya ni yang nyata dah lah kata dia tu siapa. Mana orang hak bawa saka nabi kepada kita. Hak tu makna warasatul anbiya. Nampak tak tu? Maka masuk dalam tu perkara-perkara yang hendak membantukan akan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diiringi masuk di dalam kumpulan tu belaka. Kerana cara mengaji kita sebagai orang Islam ni ia tak serupa dengan orang biasa. Kerana orang biasa tu daripada kalangan orang tak beriman lah, mana orang biasa tu. Orang beriman mungkin orang biasa. Mana kata dia cakap gapo-gapo tu, dia cakap dengan psikologi, cakap dengan cara memikir, afkar dia. Cakap dengan cara memikir. Kalau bahasa Sia agak cakap dengan pratya. Pelasapah dia tu. Dapat daripada mana pelasapah tu? Cara memikir tu dapat daripada pertemuan dia dengan benda-benda, kemudian dia tilik perhati, tu baik jadi kaedah. Maka itu Islam tidak jadi cenggah ataupun tidak tak terima dengan 100%, itu bukan. Akan tetapi kita sebagai orang Islam, kita ada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Tuhan kita sendiri, terutama dalam masalah perkara-perkara yang ghaibi, perkara-perkara yang gaib. Adapun cara memikir teori ni, psikologi ni tak ada gapo hak tu. Kerana hak tu terbina di atas benda yang kita nampak tengok dengan mata kepala. Itu tak salah. Hak kita duk cakap ni, hak kita duk kecek ni, yakni masalah al-iman kita dengan perkara yang ghaibiyah. Di sini kita kena faham jadi jelas supaya kita tak jadi silap dalam arti kata kita nak memahami akan isi kandungan agama kita. Kalau tidak, nescaya kita itu jadi terputus perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tak ada duduk di atas jalan ni hak yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana orang akhirat kita tu tak ada nak klik situ. Kerana apa tak ada nak klik di situ? Kerana ia tak ada makan saka Nabi. Apabila tak makan saka Nabi, ia pergi jalan lain. Nampak tak tu? Sebab tu kita kena didikkan diri kita. Kita itu nak terima gapo-gapo, iaitu terima dengan alasan. Bukan makna kata kita terima sebab dia tu orang kita. Tak. Bukan kita terima kerana dia tu kita kenal dia. Bukan. Kenal dia orang kita ke bukan. Kita orang yang ummah yang menerimakan alasan. Alasan ada alal aini wal ra's. Kita junjung. Retah junjung jali kata.
Mana kata kita junjung tah pala kita. Nampak tak tu? Baik. Jadi Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia nakal marilah dalam kitab dia tu. Dalam kitab Jami' Ahkam, Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Setelah daripada dia kata kan, dia kata pendapat hak aku bawa datang ni adalah sebaik-baik pendapat yang disokongi oleh dalil daripada beberapa pihak. Hak alim ulama kita ni hak ni lah hak elok sekali kata tentang ta'rif al-mutasyabih. Ta'rif al-mutasyabih. Jadi mutasyabih ni makna kata perkara yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ilmu itu sekadar dia yang tahu. Orang lain tak ada jalan nak tahu. Tak kira malaikat, tak kira rasul, tak kira siapa lah. Tu. Adapun hak muhkamat, iaitu ayat yang nyata lagi jelas. Boleh kita faham makna dia serta kelakuan dia. Kita boleh faham belaka. Nampak tu tak? Kita boleh faham belaka. Itulah kita nak faham di sini. Setelah daripada Imam Al-Qurtubi bawa mari ni, kita nak buat khulasah. Pasti kita kena buat khulasah. Khulasah ni mana kan? Mana buat kesimpulan. Pasti kena kita buat kesimpulan. Ngaji berapa-berapa kena adalah kesimpulan dia tu. Jangan kita ngaji saja. Kita tak pandai nak kira, ya tak boleh juga. Kita kena, bahasa siapa yang kena buat khasarub. Buat kesimpulan, mari tu baik mari. Lagu mana dia kata? Dan bina di atas pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kita dengar dah nah pendapat dia, siapa dia nak kembali dengan cara jelas, kembali hak semalam. Hak semalam, apakah maksud ayat mutasyabih dan ayat muhkamat di sisi mazhab salaf. Ada dalam majlis ilmi kita ni dalam YouTube pun ada, dalam Facebook ni pun ada juga. InsyaAllah kita boleh rajak di sana, dengar dengan cara detail biiznillah. Tapi sini saya nak kupas, nak buat kesimpulan hak semalam. Kemudian kita nak wari ayat yang jadi kesamaran, nak kembali klik pada ayat yang nyata. Supaya kita tak jadi semabur dalam pahaman kita. Ya semabur pahaman ni ya serabut kita. Jadi kita nak tak diri kita tak kena. Dengar hak ni pun puasa kena, dengar hak ni puasa kena. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kaedah asah yang tetap. Apabila kita ngaji gini, kita ada kaedah asah yang tetap. Kita dengarlah. Tapi boleh kita kira. 2 campur 2, royak lah mana pun boleh 4. Ya tak boleh lah ibadat tu. Nak kata 3,5 ke tak. Nak kata 4,5 pun tak. Ya duk 4 situ. Sebab dia reti. Ya faham. Sebab itulah kaedah ni jarang kita nak dapat. Sebab tu dia jadi kelang kabut. Nak jadi tetap pendirian, pasti ilmu pengetahuan tu kena tetap. Sebab tu kena ngaji jadi cerak. Kalau tak cerak, tak tetap, tak nyata, tak cerak, tak jelas, ya tak tetap pendirian. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Dengan sebab kesamaran hak masuk mari tadi itu di dalam telinga kita, di dalam akal fikiran kita, lah mana jadi. Makna kata dia ni kuat juga, kesamaran tu kuat juga. Dia kata dan bina di atas pendapat Imam Qurtubi, maka ayat muhkam ni iaitu berapa? Iaitu ayat yang nyata tunjuk ke dan makna. Makna kata ayat muhkamat, ayat yang kita segera faham, yang boleh kita reti, yang boleh kita tahu dengan cara tak kena mikir banyak. Sebagaimana kita royak dah semalam, seperti ayat Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan di atas kamu itu puasa. Reti selalu dah. Tak ada kena duk kembali klik pada ayat lain.
Tak ada kena ambil ayat lain duk syarah dia. Tak dah. Dia faham dengan seayat tu kita segera faham selalu. Reti faham selalu dah. Duk situ. Itu ayat muhkamat. Faham tu tak? Ayat muhkamat ni masuk ayat ahkam. Masuk ayat al-iman. Semua. Makna kata ayat sakut paut dengan sifat Tuhan. Sakut paut dengan perbuatan Tuhan. Sakut paut dengan hukum hakim. Masuk belakang. Selama mana ayat tu ya jelas pada sebut dia, tunjuk ke dia, ya jelas molek. Maka kita tak usah lagi mengkeruhkan ayat tadi jadi keruh. Sebab ayat tu nyata dah. Air bersih dah. Jernih dah. Kita cebok molek lah. Ambil molek. Nak minum, nak gapawi molek. Supaya nak mengkekalkan benda bersih tadi itu. Ada jadi masalah kita dah buat keruh bawah ni. Air molek lah atas kita dah buat keruh bawah ni. Maka jadi keruh. Nak minum pun tak boleh. Nak buat manfaat hak lain pun tak boleh. Itu adalah tak layaklah kita sebagai orang yang beriman nak buat umpama tu. Betul tak? Baik. Wal mutasyabih. Ada pemutasyabih. Tengok. Berarti molek faham baik ni. Wal mutasyabih huwa alladhi ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi minal umuril ghaibiyah allati la ya'lamuha illahu wallati akhbarana biha fi kitabihi. Kalau kita nak dengar bahasa Arab gitulah. Ni kitab yang guru kita buat khusus untuk buat mengaji di masjid-masjid di surau. Dia makna kata dia buat khulasah. Buat kesimpulan di atas pendapat hak ulama-ulama hak muktabar tu lah. Bukan duk keluar kok mana dak. Tu. Dia kata mutasyabih iaitu barang, iaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan ilmunya daripada urusan perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Kait lalu dah. Perkara yang gaib. Mana perkara yang kita akal kita pergi tak siapa. Berhajat kepada wahyu Tuhan, tolong bawa kita wisapa. Kalau tidak, nascaya kita tak tahu. Itu benda gaib. Nampak tu tak? Itu adalah benda gaib. Yang tidak mengetahui pekerjaan yang ghaibiyah tadi itu, malaikat Allah hanya jua. Malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Itu tak? Makna Allah Ta'ala hanya jua tahu hakikat dia tu. Apa yang Tuhan sebut di dalam Quran dia tu lah. Apa yang Tuhan sebut di dalam Al-Quran tu. Kalau gitu, kesimpulan sekali lagi, maknanya Quran kita semua ni, kita boleh kata dia tu muhkam. Semua ayat Quran tadi itu muhkam belaka. Muhkam dikira lagu mana? Kita nak kira lagu mana? Kata ia muhkam. Nak hukum tak Quran semua ni muhkam. Lagu mana kita nak faham? Cara mikir mana kita nak jadi letak, jadi kena? Iktibar mana? Kalau bahasa orang ngaji, iktibar. Kira lagu mana? Nak kira lagu mana? Kata Quran ni muhkam. Semua kira balik makna. Nampak tu tak? Kira balik makna yang menunjuk di atasnya oleh lafaz. Makna kata tiap lafaz hak Tuhan guna dalam Quran iaitu lafaz yang boleh kita faham sebab kerana ada makna di dalam. Dengan kira lagu tu semua Quran adalah muhkam belaka. Tu ulama ya tak gitu. Kalau kira balik tu mana muhkam belaka. Tu tak? Kalau kira balik tu muhkam belaka. Supaya kita katalah kalau mari semaya jemaah ke, makna kata dapat ganjaran jemaah belaka. Kalau kita kira dengan umum gitu. Tetapi kalau nak kira seorang-seorang, orang tu khasyuk sikit, orang ni khasyuk tengah, orang ni khasyuk tinggi, ya tak sama pula kalau nak kira seorang-seorang tu. Tapi kalau nak kira dengan umum gitu, semua orang mari masjid kita ni dapat ganjaran jemaah belaka lah. Tapi hak tu kira dengan cara umum. Tapi kira satu-satu, ya lain pula. Ya lagu tu lah. Kita kira kata lafaz dalam Quran, Tuhan sebut dengan lafaz dah tu. Lafaz.
Tuhan sebut dengan lafaz lughah Arabiyah dalam Quran tu. Bilisanin Arabiyyin mubin. Semua orang Islam pakat faham lagu tu belaka. Tak kira mujtahid mutlak ke, mujtahid tarjih ke, mujtahid mazhab ke muqallid, semua pakat faham belaka lagu tu. Malaikat orang ada luar pagan. Dia faham lagu lain. Nampak tu tak? Kamar dia faham kata hak dia faham itulah tinggi daripada orang. Ini apa yang kata kekurangan dalam masalah faham hak tu. Kita tak boleh nak buat masuk mata kelo mana lah hak tu. Nampak tu tak? Jadi kalau kita kira balik tu, boleh kita kata Quran semua tu muhkam. Quran semua tu apa? Muhkam. Kalau kita nak iktibar balik hakikat dia. Kalau kita nak iktibar balik hakikat, belakang daripada lafaz, belakang daripada makna, ya ada hakikat dia. Nampak tu tak? Belakang daripada makna dia tu ada hakikat dia. Maka kalau kita nak iktibar, nak kira balik hakikat tadi tu, pecah dua situ. Ada muhkam, ada hak mutasyabih. Tu makna ada hak muhkam, ada hak mutasyabih. Faham tu tak? Lagu mana? Faham dah tu? Kita faham. Kita orang awal secara mana pun, kita usaha faham. Sebab faham urusan ni kita jadi lebih daripada orang awal, daripada orang hak biasa nak jadi orang lebih sebab faham dia tu. Orang alim ya orang juga. Tok guru ya orang juga, bukan makna malaikat. Ya tahu ya orang situ. Bagaimana dia nak update diri dia, nak akak diri dia, nak membangkitkan diri dia supaya dia betul boleh duduk tempat yang tinggi-tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di sisi kacamata manusia dan sebagainya. Kerana faham. Faham betul. Faham boleh buat kesimpulan. Faham boleh buatnya buat penduman orang ikut pula. Tu maknanya gitu. Sebab tu al-fahmu ni, faham-faham ni benda yang baik bagi kita, pedah bagi kita. Tapi qalilan ma tadhakkarun, sikit orang hak nak dapat tu. Sebab akal kita ni kalau kita tak guna, kena dengan cara ya tekok lain pula. Baik. Jadi kalau kita nak iktibar balik hakikat lepas daripada makna tu, ada orang panggil hakikat yang muhkamat, ada hakikat yang mutasyabihat. Satu lagi kita nak kata ada kaifiyat yang muhkamat, ada kaifiyat yang mutasyabihat. Dia bagi dua lah situ. Nampak dah tu? Dia bagi dua. Jadi kalaulah kita nak tengok, kalaulah kita nak tengok pada hakikat lafaz apa nama tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimah as-siyam bahasa Arab. Tu bahasa lafaz hak Tuhan guna. Kalimah hak Tuhan guna. Dalam tu ada makna tak? Ada makna. Terjemuh daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita mana puasa. Maka kita reti kata dia tu makna gapo, sebab itulah kita boleh beriman dengan dia dengan cara sempurna. Setelah daripada tu kita nak melaksana lagu mana ni, kalimah as-siyam tadi itu, ada contoh tauladan daripada tuan syariat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari menyata kata hendaklah mung itu mentahankan diri daripada makan, minum dan syahwat. Sehingga mana? Mula bila? Mula daripada naik fajar sadiq sehingga turun matahari masuk waktu maghrib. Itu makna hakikat kaifiyat cara puasa. Maka ayat ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, orang panggil ayat muhkamat di sisi makna dan muhkamat di sisi hakikat kaifiyat. Boleh tahu dua-dua. Nampak lagi? Tu satu. Misal ingat molek ni. Kaedah ni semua ulama pakar-pakar belaka. Malaikat orang tak bukan ulama tapi duk lama lah dunia ni, ya tak erti hal tu. Nampak tu tak? Duk lama dengan ulama ni ya beza.
Faham tak? Makna kata duk lama satu tempat. Kemudian ya tekok lain. Hak tu orang duk lama. Ada pun ulama faham gitu belaka. Tak ada khilaf walaupun sore pun. Nampak tu tak? Tu satu misal. Yang kedua, kita nak wari misal. Tuhan kata aqimus salah. Berdiri olehmu akan semaya. Tu makna bagi dia tu. Aqimus salah, lafaz hak Tuhan guna tu. Perkataan Tuhan tu subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman dengan ayat tu. Yalah kita beriman. Tak ke? Kemudian kita tahu tak kata Tuhan suruh gapa tu? Tahu. Mengaji ini apa panggil fi'il amma asal dia apa makna suruh ni asal dia makna wajib. Selama mana tak ada dalil nak paling daripada wajib kepada sunat, maka kekal di atas wajib. Maka wajib kita kena semaya 5 waktu. Tu reti dah. Itu makna. Kemudian itu muhkamat dah tu, muhkamat mengerti. Kemudian pada hakikat kaifiat dia, bagaimana kita nak mendirikan semaya? Bagaimana kita nak mendirikan solat? Bagaimana? Nabi SAW meriwayat kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada dalam tu rukun, ada dalam tu syarat, ada rukun qauli, ada rukun fi'li dan sebagainya. Penuh benar di dalam diri semaya tu. Maka rupa semaya tu kita tahu, ada rakaat, ada sujud, ada i'tidal, ada di antara sujud, ada baca gapo kata semua nak jadikan rupa kata semaya tu. Nak jadi rupa semaya tu. Faham tu? Maka kaifiat tu, hakikat tu, orang panggil kata muhkamat juga. Faham tu? Orang panggil muhkamat juga. Habis. Itu bagi 2 misal. Cukup dah lah. Memadai pakiyah hala masalah haji, masalah zakat, masalah gapo lagi. Hak kita reti kata cara lagu mana, hak tu panggil muhkamat di sisi makna dia dan di sisi betul ke kaifiat hakikat dia, dua-dua muhkamat belaka. Ada tak? Satu pihak lagi. Muhkamat pada ayat, pada makna, tetapi mutasyabihat pada hakikat kaifiat. Nampak tu tak? Lagu mana saya nak buat misal nampak. Saya nak buat misal nampak. Supaya nak kita tu jadi jelas. Supaya kita nak jadi jelas. Allah Subhanahu wa taala kata wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah, dan telah cakap oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Musa sebagai cakapan yang sungguh. Mari masdar untuk takkid kata berlaku sungguh, cakapan. Ini ayat Tuhan tak? Ya, ayat Tuhan. Reti tak makna gapo tadi terjemah kita tu? Makna kita tilik pada makna dia muhkam, reti, faham? Tak ada jadi kesamaran gapo-gapo, tak ada. Nampak tu tak? Walaupun nak kesamaran di sisi orang hak duduk di atas batas hak bukan orang Islam hak asal tu, kok dia lah tu. Ya tak boleh nak buat kira sangat dengan orang pasing tak sempurna cara memikir gapo tu, ya kita tak luah. Kita kira hak sempurna. Nampak tu tak? Hak sempurna ni ya sikit ya. Ya tak banyak. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Qalilan apa nama sikit orang faham, sikit orang nak mengingati, sikit orang beriman, ya sikit ya. Tak sadar kita jangan duk bangga, banyak dak. Ada pun sawadul a'zam, iaitu kena pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo nama tengok sana. Bukan makna kata sawadul azam kita dok tengok kepada orang hak tak ada gapo nama, tak ada bukan arbabil ilm, bukan ahli ilmu tu, bukan. Tu tak? Tu bukan sahabat Nabi ni, klik sana. Hak tu hak Nabi maksud dalam hadisnya. Baik. Jadi kita reti makna bagi ayat saat ni, reti muhkam. Kemudian cara Tuhan cakap tadi tu, hakikat Tuhan cakap, kaifiat Tuhan cakap tadi itu, mutasyabih ke muhkamat? Mutasyabih. Tak ada dia boleh tahu Tuhan cakap lagu mana. Kita tahulah kata kita cakap lagu ni, tapi Tuhan ya bukan bercakap serupa dengan kita sebab dia ayat tu tak serupa dengan kita, tapi bercakap, ya bercakap, tapi tak serupa dengan kita. Nisbah bagi kita
Lagu mana tu? Kaifiat tu, hakikat tu Tuhan cakap, tu mutasyabih di sisi kita. Nampak tu tak? Itu panggil mutasyabih di sisi kita. Faham sini alhamdulillah. Faham lagi tu? Soal lagi kita nak wari boleh 3 sini. Lagu mana? Tuhan royak kata innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tu sangat mendengar, sangat melihat. Itu ayat Quran. Ya, faham tak mana? Faham. Kemudian lagu mana Tuhan tengok, Tuhan lihat? Lagu mana Tuhan dengar? Tuhan itu duk dengarkan suara kita ni, lagu mana? Tu panggil gapo tu? Mutasyabihat. Nampak tu tak? Tu. Supa. Semua ayat Tuhan supa pakai lagu tu belaka. Perwaktu Tuhan kata radhiyallahu anhum. Allah Taala mereda terhadap mereka itu. Reti tak mana reda? Reti. Kata Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap mereka. Mana setuju terhadap mereka. Kemudian setuju Tuhan tu lagu mana? Hakikat dia, kaifiat dia. Itu mutasyabihnya dekat dia duk pandai-pandai. Nampak tu tak? Orang duk riwayat kata kalimah redha ni kalimah redha ni makna kata darah naik pada hati. Ni kecek tentang kaifiat tu. Duk kecek apa hak Tuhan. Darah hak kita, hak tu hak kita makhluk, bukan hak Tuhan. Itu masuk dalam mutasyabih. Mereka ini adalah orang yang nak membawa diri dia masuk dalam mutasyabih. Nampak tak tu? Itu adalah perkara-perkara yang kita nak kita faham, jadi jelas. Nak kita faham, jadi jelas. Gitulah cara fahami alim ulama semua lagu tu. Yang duk gaduh dengan orang lama. Orang lama ni jangan. Orang lama terkadang dia tak reti. Ya jahil tengok pada rupa tadi itu lama lah. Duk di negara tu, negara ni lama. Tetapi duk lama saja. Ya bukan ulama. Jangan silap faham. Ulama suku, lama suku. Nampak tu tak? Alim ulama ni, hak alim ulama mana? Hak alim, hak reti dengan Quran, dengan hadis. Hak tu hak alim sungguh. Kalau adalah ilmu gapo pun tapi Quran hadis tak ada, itu bukan alim sungguh. Bukan alim sungguh. Faham nah? Bukan alim sungguh. Hak alim sungguh, alim hak sungguhnya, hak alim dengan Quran, dengan hadis. Maka ilmu yang nak bantu ke Quran daripada ilmu usulul fiqh, usulul hadis, ilmu lughah Arabiah, ilmu gapo untuk nak bantu hak ni. Okey, hak tu alim sungguh. Nampak tu tak? Kalau duk royak tak, mana ada hadis. Hadis maudhu', tengok ni dalam kitab tulis qala ni fi'il madhi, beri faedah jazaa. Nampak tu tak? Kecik sampai situ, hak tu bukan ulama, tu hak lama. Duk lama, tapi bukan ulama. Allah. Kita kena faham masalah tu kena faham jadi jelas. Kena faham jadi jelas. Jangan terpedaya, tertipu. Kita tak pada, kita duk tipu diri lagu tu. Tak pada. Caralah diri, cara molek kepada diri kita. Baik. Kalau gitu, itulah yang dimaksudkan di dalam perkataan hak Imam Al-Qurtubi nak mari saat ni. Dan buat khulasah gitulah. Ayat mutasyabih rupa lagu tu, ayat muhkamat rupa lagu tu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Mutasyabih di pihak mana? Muhkamat di pihak mana? Kita ambil kaedah tadi, kita jalan lah. Kita jalan dah. Supaya juga dengan ayat istiwa Allah Ta'ala. Ni kita kena sebut sama. Sebab banyak orang engkar. Banyak orang engkar ayat tu. Tapi engkar dengan cara cidik. Tapi kita tahulah kata ya engkar. Cidik setara mana orang cidik juga ya tahu. Kenapa tak? Ya kalau orang tak tahu, orang tak cidik tu ya boleh royak lah kata ya tak ada engkar. Tapi kalau kita periksa sungguh, mana ya engkar? Ya tak ada pakar dengan sebagaimana Tuhan royak tu dan sebagainya. Kita faham molek situ nah. Ayat tu pun ayat muhkamat di sisi makna dia. Reti faham. Adapun hakikat kaifiat dia hak tu mutasyabihat. Lagu mana Tuhan istiwa, hak tu mutasyabih. Tak boleh tanya. Kita tak boleh serah Tuhan, hak tu hak serah. Adapun makna reti. Orang salah pakat bubuh makna. Ada pun dok royak kata makna dia banyak tak boleh nak menentu, hak tu hak mengarut. Nampak tu tak? Hak pesing lama saja tu bukan ulama hak tu. Hak pesing duk lama, duk luar negara lama, duk ke Mekah lama, Madinah lama sungguh.
tapi bukan ulama royak lagu tu. Tu dah. Kita kena buat beza dah sekarang lah ni. Lama dengan ulama ni ya jauh. Nak supa dengar, terkadang orang awal dengar, ya juga. Tak. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Sebab itulah tokoh-tokoh ulama ya gitulah. Ada royak mari dalam kitab-kitab dia tu, lagu tulah ada royak mari. Setelah daripada tu kita berhadah dengan cara jelas dan nyata kata gapokah mafhum mutasyabih, mafhum al-muhkamat. Kita boleh beza situ, okeylah lah. Kita boleh beza sendiri. Ngaji gapo-gapo ni kita boleh buat sendiri katik. Bukan giduk kedai nasi tak pandai nak menanuk. Teruklah tu. Nampak tu dah? Bukan. Kena pandai lah. Giduk tempat mengaji, duk di jamiah, duk di madrasah, duk di pondok, duk gapo, biar gerti. Jangan pesing kata duk tak erti sokmo tu, tak boleh. Nak jadi muqallid sokmo, akak diri jadi pelajar atik. Pelajar ni bukan duk mengaji kelas 1 sokmo, akak naik kelas 2 atik. Nampak tu tak? Ngaji ya kena ada susun ni dia. Bukan duk tempat tulah. Ni cara-cara mengaji tu ya lagu tu. Baik, mari kita tengok lagi kata gapokah contoh-contoh ayat-ayat yang jadi mutasyabih tadi itu lagu mana. Sebab ayat mutasyabih ni ghaliknya orang Islam kita ni tahu kata ayat Quran, ya tahu. Akan tetapi dengan sebab silap faham tu ke? Ya silap faham apa? Kerana bahar yang dia nak faham tu kurang. Bahar tu dapat daripada mana? Dapat daripada pengajian. Pak kita kurang dengar, kurang mengaji, tutup diri, tak ada buka hati, tak ada buka pandangan, ya tak dapat bahar. Ya kena ada bahar untuk kita nak faham. Faham tak tu? Kalau bahasa Sia panggil waktu, kena ada dulu muga tadi tu. Untuk kita nak buat gapo-gapo dengan dia, kita nak buat umur, kena ada kayu, kena ada batu, kena ada besi, kena ada tu, ada ni, tak gitu ke? Juga kita nak faham urusan, pasti kena ada ilmu pengetahuan daripada kesal-kesal dia tu. Sebab tu apabila kita duk mengajar ni, hak mazhab, hak salafus salih lah, jalan ni hak orang mazhab salah. Adapun mazhab bukan salah tu ayah kena mengaji pesel lain, ya pesel tak supaya kita ning. Nampak tu tak? Ya walaupun ya orang Islam juga memelah, akan tetapi kita nak rakyat hak salafus salih. Sebab hak ning akidah Nabi. Kita nak hidup dengan Nabi nak pakai akidah dia, tak usah akidah lain biarlah. Dia mau rasa kata selera kok mana hak tu, tak ada gapo ya boleh kita nak pilih, tak ada duk jadi masalah gapo. Tapi kita orang hak ada akal fikiran ni lah akidah Nabi duk ada ya hijah-hijah, apa kita tak ambil ya. Tu ya situ ya tepat hak tak sama tu. Jangan duk balah lah. Nampak tu tak? Jangan duk cemagi mari. Royak betul-betul kata ambo nak pakai akidah hak lain daripada hak Nabi. Sudah. Nampak tak tu? Kita nak pakai akidah, orang tu nak pakai akidah Nabi. Sudah kecek lagu tu seni. Tak ada. Nak jadi buku gapo sama-sama orang Islam. Boleh semaya belakang mungku, boleh pergi haji sekali, umrah sekali, boleh buka puasa sekali, boleh semaya raya sekali. Tak ada gapo. Cuma ada bosan duk lekak gitu. Jadi supaya licing liar tu. Tak boleh lah lagu tu. Oh ya, betul. Ambo rasa tak jelira mana dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab rasa kata tak makan mana dengan akal kita dan sebagainya. Belalah ada satu kumpulan nak ikut, biaya ikut lah. Tak ada gapo lah. Kita ikut hak kita lah. Tak ada gapo. Tak ada masalah gapo. Kita nak bawa hak mana. Tak ada pelik kat situ. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita kena ambil tahu dah sini. Supaya kita nak pakat-pakat jaga diri selamat belaka. Semua hak mana-mana pakat nak tujuan hak molek belaka. Akan tetapi cara tu. Kita berasa kata sedap hak ni. Sedap hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari ni kita pakai hak ni. Tu cara-cara dia. Hak saya kecek gini ni semua ada senarai dalam kitab belaka. Nampak tu tak? Bukan makna kata kecek tu baik pada kocek. Bukan. Daripada senarai insya-Allah.
Kita dah baca banyak kali dah. Cuma hak ni kita majlis kita nak buat wipeh. Jadi, makna kata orang hak jadi tak ada behel untuk nak pehel tadi tu ya lagu mana? Ya lagu ni. Tuhan Raya kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtira'al fitnah wa ibtira'a ta'wilih. Ni sini tepat dia. Jadi ada pun mereka yang ada dalam hati mereka itu penyakit zayghun maradun, ada penyakit dalam hati. Penyakit ke apa? Penyakit maknawi. Tu segar. Muka merah, kaki tangan merah, angin darah jalan molek. Tapi hati penyakit. Penyakit sebab apa? Sebab dia tadi itu adanya perkara-perkara yang kurang daripada hidayah Tuhan. Sebab apa tak ada hidayah? Kerana tertutup akal fikiran, tertutup mata pandangnya, tertutup cara memikir, tutup. Tak nak terima alasan, nak terima daripada puak, nak terima daripada orang tertentu. Alasan tak sah. Maka mereka itu turut akan barang yang jadi mutasyabih. Akan turut jalan akan perkara yang jadi mutasyabih. Turut jalan mutasyabih. Yang kita tanya benda hak pelik-pelik, Tuhan dengar lagu mana? Tuhan tengok lagu mana? Tuhan kecek lagu mana? Tuhan istiwa lagu mana? Tuhan turun lagu mana? Ya dok tanya benda lagu tu. Kalau Tuhan turun, lepas tu Tuhan nak istiwa bila? Kalau Tuhan istiwa di atas arah, pak arah ada bila? Ya ni panggil ibtira al-fitnah tu. Kalau Tuhan reda, Tuhan ada hati ke tak? Kalau Tuhan marah, Tuhan ada hati ke tak? Ni ibtira al-fitnah. Pada tu, ni cara-cara dia. Ibtira al-fitnah, wa ibtira at-ta'wil. Kecek lagu tu untuk nak tahu ayat Quran, we tak say we supa dengan apa hak Tuhan nak, hak Nabi nak. Situ nak paut pergi kot lain. Nak paut pergi kot lain. Itu Tuhan menamakan mereka yang ada dalam hati itu apa nama? Iaitu penyakit. Maka kita jauhlah diri kita. Buat apanya kita nak letak diri kita situ. Tapi alhamdulillah sekarang learning banyak orang pakat tahu belakang dah. Jalan ni hak Tuhan ini banyak orang tahu. Kerana ramai orang mengajar tapi berhajat lagi. Kepada orang mengajar ni berhajat lagi. Terutama hak nak bela mana hak salah ni. Hak mana hak salah ni jarang orang nak bela mana. Buat apa? Kerana dia tak ada kenyir mana hak ni. Dia tak ada kenyir perut mana, okey? Dia buat kerja sungguh sebab dia buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang heret orang kepada agama Allah, bukan heret orang kok tu kok ni, tak ada. Heret kepada Allah Taala. Hak tu hak sungguh. Kita tengoklah di atas sifat dia tu, kita tengok sendiri. Kita tengok sendiri. Tetapi Tuhan janji dah, tiap-tiap orang hak Tuhan, tiap-tiap orang yang buat kerja untuk Tuhan ni kerana Tuhan ni, Tuhan tak wi apa dia. Tuhan tak wi lekeh dia. Tuhan tak wi hina dia. Sebab Tuhan ni yang akan mulia orang dia. Dia tak sah duk bimbang situ. Dia tak sah duk bimbang. Musa ni ada tukar satu. Tak ada kerajaan pun. Tak ada orang di belakang pun. Tak ada wazir pun tepi dia. Tak ada. Tapi Nuh ada wazir, ada gapo semua di tangan cukup lekat. Tergetar. Sebab Musa ni orang Tuhan. Supaya juga orang apabila orang Tuhan ni tengok umur dia biasa tapi orang takut pada dia. Gerung kepada dia. Buat apa? Kerana dia ada kekuatan hak suku. Tu. Faham tu dah? Baik. Kemudian mari kita tengok ayat-ayat yang mutasyabih yang kita kena kembali klik pada muhkamat. Dan orang yang fi qulubihim maradun ini golek ke dia wari ayat-ayat pesen ni untuk gapo? Untuk nak gonjel ayat Tuhan, nak wi nampak jadi selera. Nak wi nampak punuh, nak wi nampak belaga sama sendiri. Tengok ayat mula-mula. Cuba kita ambil Quran. Kita pakai ambil Quran, pegang Quran, tak ada gapo Quran kita boleh pegang ni Quran ni. Tak ada salah nak kita akak lagu ni, tak ada salah. Bukan manhaj khawarij duk pakai Quran, bukan. Khawarij kok mananya Quran hak Islam.
Tuhan royak kata Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang mukminin. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ni bukan nak menjadi perkara yang binasa bagi kita. Dak. We faham situ. Mari kita tengok. Cuba kita buka dalam surah Saffat. Buka dalam surah Saffat. Ayat 1, ayat mana tu? Saffat. Berbuka. Saffat duk mana? Belakang daripada surah Yasin. Tu Saffat. Buka. Kita pakat buka. Pelajar buka Quran kata. Ni cara nak buka, nak buat kajian, nak tengok. Kata mana jadi ayat mutasyabih, banyak-banyak orang duk ambil nak buat jadi keruh ayat Quran ni. Ni di sini. Ayat yang ke-99. Siapa dia cepat tu nampak dah tu. Ayat 99. Baru kita tengok. Ayat 99 daripada surah Saffat. Daripada surah Saffat. Cuba kita tengok. Dia katakan qala subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak royak ni. Ni ayat ni. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Tu. Dan berkatanya Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku nak pergi cari Tuhan aku. Tu sesungguhnya aku nak pergi cari Tuhan aku selagi aku akan dapat hidayah. Ni ayat ni. Ayat mereka yang bawa datang nak faham kata Tuhan ada bombing. Tuhan ada mana? Tuhan ada di Palestin. Bukan Tuhan ada di atas segala makhluk, bukan. Dia kata ni ayat ni. Ni ahlul alladzina yattabi'una ma tashabaha min lagu ni. Dia ambil ayat ni. Dia bawa datang ayat ni untuk nak ayat kata dak, Tuhan tak ada atas sekalian makhluk. Tuhan ada bombing, ada di Palestin. Nabi Ibrahim sendiri ayat ni. Ni. Ini apa panggil ayat mutasyabih. Nampak tu tak? Ayat mutasyabih. Nampak lagi tu? Maka dia pergi sini. Kalau kita baca dalam kitab Arab, bagi mereka hak penulis hak ada fi qulubihim zaigun, dia bagi ayat ni. Kalau kitab hak terjemuh, ayat ni juga. Kalau orang Arab mengajar hak pesan fi qulubihim zaigun, ayat ni juga. Kalau orang bukan Arab ajami kata, ayat ni juga. Tak pergi tak lain. Dia tak pergi ke lain. Ayat hak tula-tula ni. Lalu kita jawab kata ayat ni sebenarnya kalau orang yang ada hati yang jelas molek dengan ajaran Tuhan ni, dia tak ada jadi semabuk gapo. Dia reti molek dah. Nampak tu tak? Kerana dia faham kata ayat ni ayat satu lagi mentafsir. Cuma kita orang awal, orang biasa mengaji tak ada banyak mana, kita tak tahu. Lagu mana ni kita nak royak kita tahu. Marilah kita pakat tahu. Karena tahu ni ilmu ni benda mulia. Pakai ijma' ulama kata orang tahu lebih daripada orang tak tahu. Orang alim lebih daripada orang tak alim. Ijma' ulama kata lagu tu. Di sisi Tuhan apa belah tu. Nampak tu tak? Lalu ayat ni adalah ayat hak semabur. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku nak pergi cari Tuhan aku. Mana Tuhan aku ada di Palestin. Ni dia. Ni ayat mutasyabih. Maka bagaimana kita nak kembali ayat ni kelik pada ayat muhkamat sebagaimana kita duk janji. Apa nak kembali kelik pada ayat muhkamat? Moga Allah Subhanahu wa taala royak kata lagu mana? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah ibu bagi Quran. Hak mana kesemarek klik ke dia. Tu lagu tu cara. Maka kita sebagai orang Islam hak sunni ni hak pegang aliran salah ni kena faham jadi jelas lah supaya Tuhan nak. Supaya Nabi Muhammad aja. Lagu mana? Mari kita tengok. Ni cara dia. Cuba kita buka dalam surah Az-Zukhruf. Cuba kita buka Quran. Ambil Quran, buka surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ada di mana? Cuba kak buka.
Dalam Quran tu. Dalam Quran itulah juzuk lepas daripada surah Syura. InsyaAllah kita tak lama habis surah Syura pengajian tafsir kita akan masuk suratul Zukhruf. Susun ni cuba kita tengok balik belakang tu. Nota kaki apa panggil gapo balik belakang tu panggil? Nota kaki lek belakang tu kan bahasa saya panggil saraban Quran tadi tu. Tengok lek belakang tu. Susun ni tertib dia bilangnya yang ke-43 suratul Zukhruf. Tu kita tengok situ. Cuba kita tengok jumpa dah tu dah juzuk 25 tu. Juzuk 25. Quran orang apa dia buka belah belakang, tak apalah kita orang tak apa pun tak apalah Quran dah kita buka lah. Buat apanya? Panggil anak-anak kita tu. Kita tak pandai sendiri panggil anak-anak kita tu. Hak mengaji tu, dia buka Quran. Anak tak boleh juga nak buka Quran ngaji sekolah kelas 9, kelas 8, kelas 10. Pakai tak sah pergi mengaji adik-adik sekolah apa mengajar lagu tu. Nampak tu dah? Tak boleh kena cek dah tu. Tak boleh buat gitulah. Tapi tak ada pun lagu tu. Kelolo tu. Cuba kita tengok ayat yang ke-27. Tu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 ni hingga ayat 20 ni. Dan 27. Tengok. Buka tengok dalam Quran tu nah. Cuba buka kita. Cuba pakat-pakat buka. Ni. Ayat wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin ini ayat mutasyabih. Pehel kata Tuhan dah bombing. Tu dia. Setengah daripada orang lah kan orang lain tak pehel dah tu. Maka orang lain dia tak pehel lagu tu sebab apa? Sebab dia kembali ayat mutasyabih tu kepada ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat ni? Mana cuba kita tengok. Kati tengok nah nak baca dengar terjemah sepatah lalu. Tuhan kata wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah tak kala telah berkata oleh Ibrahim alaihi salam kepada ayah dia Azar dan kepada kaum dia. Katakan Nabi Ibrahim katakan makulul qaum innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ni lepas diri daripada apa yang kamu itu dok mengadakan ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim katakan illallazi fatarani malaikat aku tak sen nak melepaskan diri aku daripada Tuhan yang menjadikan aku, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku, fa innahu sayahdin. Maka jalan lagu tulah selagi aku akan dapat hidayah. Cuba kita tengok ayat suratul Zukhruf ayat 27. Tuhan khitamkan ayat dia kata fa innahu sayahdin. Tengok dalam surah Saffat Rabbi sayahdin. Kalimah sayahdin Tuhan sebut dalam Quran 2. Maka ayat ni kena kembali kepada ayat muhkamat dalam surah Az-Zukhruf. Pehel kata waqala inni zahibun tu makna gana? Makna innani bara'um mimma ta'budun. Aku ni lepas diri daripada apa yang kaum itu doa ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Bukan makna kata Nabi Ibrahim duk Tuhan duk di plasting sebagaimana orang nak mengambilkan dengan mutasyabih itu. Bukan lagu tu. Pehel salah lagu tu. Nampak tu tak? Pehel salah lagu tu. Kalau kacir-kacir lagi masuk dalam kata fa ammal ladina fi qulubihim zaigun. Masalah tu. Sebab tu kita orang awam secara mana pun nak tahu ni. Tak tahu tak boleh dah. Wajib kita nak tahu. Awak apa? Kerana kita duduk masa fitnah. Kita duduk dalam masa kesamaran banyak, pasti kita kena tahu. Itu satu. Itu satu. Insya-Allah kita nak tengok pada ayat hari ni kita nak tengok jadi banyak sikit insya-Allah taala. Satu lagi ayat yang jadi tasyabuh. Yang jadi mutasyabih. Yang jadi mutasyabih. Kamari kita nak kembali lagu mana jadi ayat tu jadi nyata apa hak Tuhan nak. Cuba kita balik dalam suratul Hadid. Suratul Hadid dia duduk di belakang sekali daripada juzuk yang ke-27. Belum daripada suratul Al-Mujadilah.
Juzuk 28 tu, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tu. Tu awal juzuk yang ke-28. Suratul Al-Mujadilah. Kita tengok surah Hadid depan tu. Suratul Hadid depan daripada Suratul Al-Mujadilah. Ni ayat yang ke berapa hak jadi mutasyabih. Tengok sini. Tengok di ayat yang ke-4. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-4. Daripada Qur'an kita, ayat yang ke-4 daripada Suratul Hadid. Berarti molek, tengok baik. Supaya kita boleh nyata. Kata gapakah cara nak tafsir Qur'an hak ulama kita nak kita faham. Hak ulama nak kita faham bukan hamba dak faham. Tengoklah dalam tafsir mana-mana belah tu. Cuma kita nak buat jadi kesimpulan. Dah tengok molek. Tuhan kata ayat hak jadi muskilah ataupun ayat yang jadi mutasyabih, ghalib allazina fi qulubihim zaigun ni, orang yang ada hati penyakit ni dok buat hujah, dok buat dalil untuk nak mengkeruhkan Quran yang ambil sini. Ambil mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya nak ayat tu Tuhan ada bombing sekali dengan dia. Ya pergi lagu tu. Ya pergi kata Tuhan ada bombing sekali dengan dia. Sedangkan Tuhan tak ada duduk dalam makhluk. Tuhan atas pada segala makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Tak campur pun dia dengan makhluk. Makhluk suku, Tuhan suku. Tapi mereka ada hati penyakit ni, dia rakyat atas Tuhan sekali dengan dia. Apa? Ni ayat. Ayat mana? Tengok dalam surah tu Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sedangkan ia Allah berserta kamu di mana kamu itu berada. Ni dia kata dalil. Kata Tuhan duduk sekali dengan kita. Bombing ni. Balik gitu. Kalau dengar hak Arab pun balah tu. Nah, hak Melayu, hak Cina, hak Inggeris, hak mana supa. Tulis pun sama, huraya pun supa belaka. Saya lepas mata beberapa kitab lah, nak ayat tak banyak, tak ada banyak juga. Tapi berpuluh-puluh hutang kitab gitu supa. Daripada mana-mana, mari di Lebanon, mari di Urdun, mari di mari banyaklah cepat-cepat. Nah, hak pesen-pesen lucu-lucu tu, hak pesen etika atau Tuhan ada sekali dengan dia bombing ni. Tu dia waktu bi ayat ni. Lalu orang kata, ayat ni bukan makna kata Tuhan serta dengan kita, makna diri Tuhan zat, Tuhan sekali dengan kita, bukanlah tu. Ya tak boleh. Kita kena pakai supaya Tuhan raya, tak boleh. Tuhan raya kata dia sekali dengan kita. Mana pula ada raya kata Tuhan ilmu sekali dengan kita, Tuhan tak ada raya, dia kata, ya kerah gitu. Jangan main demo ni. Ya sebab hati ya penyakit kan. Hati penyakit sebab tu jadi gitu tu. Bagi main benda hak pelik-pelik tu sebab tu jadi gitu tu. Lalu, cara kita nak faham. Hei orang Islam, hei ahli sunnah faham gini. Ni ulama kita hajar kita faham. Lagu mana kena tengok kepala ayat, tengok di akhir ayat. Sebab ayat ni duk tengah kan. Balik lagi tengok Al-Quran tu. Buka tengok Al-Quran. Tuhan katakan no, tengok. Tuhan kata. Allah Subhanahu wa ta'ala kata gini. Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Ni. Ialah Allah. Huwa tu Allah lah, bukan Nabi Muhammad. Goyak Nabi Muhammad pula dak. Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi bila fi sittati ayyam, dalam masa jarak ni hari hak Tuhan kanda. Thumma stawa 'alal arsh, kama dia Tuhan itu istiwa ia, mana tertinggi ia di atas arasy. Ya'lamu ma, ni berkati malak. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Ta'ala mengetahui barang yang masuk dalam bumi dan barang yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan barang hak turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan barang hak naik daripada langit kepada langit. Daripada amalan-amalan yang soleh dan ruh-ruh orang yang soleh dan sebagainya. Wa huwa ma'akum, ayat tu duduk tengah tu. Wa huwa ma'akum, sedangkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu serta dengan kamu. Wallahu bima ta'maluna basir. Nanti Tuhan tutup.
Dan Allah Ta'ala itu dengan apa yang kamu itu duk buat kerja, Allah Ta'ala nampak. Tengok. Depan tadi tu ya'lam, di belakang tu kata basir. Tadi mari dengan ilmu, hak ni mari dengan penglihatan. Kedua-dua tak lari daripada cara Tuhan, bela Tuhan, tilik Tuhan, tulisan Tuhan, balasan Tuhan dan sebagainya. Maka katanya ulama, wa huwa ma'akum aynama kuntum, makna ilmu Allah Ta'ala ataupun penglihatan Allah Ta'ala serta dengan kita. Itu makna dia. Cara dia yang faham lagu tu. Ada pun allazina fi qulubihim zaigun, dah yang ambil sekadar ayat situ ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, situ. Kerak hak depan, kerak hak belakang. Punuh habis. Kalulah buka kedai, potong baju, orang serah kain mahal-mahal ke dia, dia potong atas, potong bawah. Lepas tu tak jadi baju, tak baju seluar sekali ni. Gitu dah. Buka kedai, apa nama, nak siarkan ikan masalah. Ikan orang beli gagah mahal, nya siar ikut kedai kita hacul bo, habis licin. Orang tak serah. Gitulah allazina fi qulubihim zaigun. Pada gitu, wa huwa ma'akum aynama kuntum, bukan makna kata zat Tuhan tu, ilmu Tuhan. Patah medana, Tuhan lah raya. Tu cara dia. Nampak dah tu? Pak ulama semua katalah tu. Malaikat puak dia, ada etika atau Tuhan sekali dengan dia dengan zat. Hak tu penyakit tu, jangan kita doma ikut main lah, penyakit lagu tu. Penyakit dalam dada, penyakit dalam hati. Tu satu. Faham lagi tu cara kita nak faham Quran tu. Hak tu. Hak ulama kita dah ajar mari. Ulama sunnah duk royak lagu hak tu. Hak ning lah. Faham yang kena yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Faham tu tak? Tu dia. Kemudian ayat satu lagi kita nak wari. Ni ayat cara kita nak kembali mutasyabih kepada muhkamat. Ni dalam ayat tu lah. Suratul Hadid ni dalam ayat tu lah. Hak tak nyata, kita kembali ayat tu lah. Hak depan dengan belakang untuk nak menentu kata hak tengah tu makna gana. Tu satu. Hak tadi, ayat lain. Suratul Safat, ayat suratul Zukhruf, mari tafsir. Tu lain. Tu dia. Faham tu dah. Kalau faham gini, insyaAllah. Tak ada kena duk lari ke kanan dah lah. Marilah pihak mana-mana nak hurai lagu mana, hurailah. Tak apalah. Kita faham dah kata Quran nak gini. Selamatlah kita. Pergi jumpa dengan Tuhan, senyum. Tak ada apa dah lah. Sebab dia nak heret kita tak boleh dah. Nak heret tak boleh dah. Sebab apa nak faham? Nak heret apa? Kita faham betul dah. Tu dia. Itu dua. Itu dua perkara. Kemudian, satu lagi. Gapo nama? Ayat daripada suratus Sajdah. Ayat suratus Sajdah. Ni. Ayat suratus Sajdah. Ayat suratus Sajdah kita duduk dengar malam pagi hari Jumaat tu lah. Baru kita buka. Duduk mana? Duduk belakang daripada surah, apa nama ni? Depan daripada surah Al-Ahzab. Juzuk yang ke-21. Al-Hadi wa Ishrun. Juzuk 21. Sajdah tu kan? Cuba kita tengok ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni adalah ayat yang jadi mutasyabih. Apa hal tu? Ayat jadi mutasyabih. Ayat tak nyata, tak cerak, tak jelas. Kemudian kita nak kembali lagu mana ayat ni jadi jelas, jadi nyata, jadi cerak. Karena allazina fi qulubihim zaigun, dak ambil ayat ni. Nak isbat kata Tuhan ni bukan duk tahu belaka. Tuhan tahu benar-benar dia nak tahu ya, ada lagi Tuhan tak tahu. Daripada kalangan ahli falsafah lah, orang yang pesing kata kesal dengan ahli falsafah lah dan sebagainya, faham lagu tu. Lalu dia faham ayat sini, faham gana ha tengok. Dia kata qala subhanahu wa ta'ala, dia kata fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, maka rasalah olehmu, hei orang-orang hak deraka tu, dengan apa yang kamu itu terlupa akan hari perjumpaan ni. Hari masuk dengan kau lah. Hari masuk dengan kau.
Muak lupa ajari aku, muak tak tahu, muak tak beremail, muak sekelain dan sebagainya. Hari ni rasa. Tuhan kata gitulah. Hadza fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Yaumikum hadza mana hari balasan. Hari mana? Hari balasan. Lalu Tuhan kata, inna nasinakum. Sesungguhnya aku terlupa kamu. Maka puak-puak habis saya nak ayat atau Tuhan tak tahu belaka ilmu Tuhan ni terlupa katik. Ni ambil sini. Ni makna kata Tuhan ayat dah tak terlupa. Maka apa kita pergi pakai kod lain, pakai sepuluh Tuhan ni lah. Seolah gitu. Nampak tu tak? Tu nak uwi kita faham jadi jelas. Inna nasinakum. Sesungguhnya kami terlupa kamu. Fadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalaulah kita nak tengok dalam ayat sendiri tu pun nyata dah. Nampak tu dah? Kalaulah Tuhan terlupa sungguh, bagaimana Tuhan nak ayat fadhuqu wa dhuqu azabal khuld? Kecaklah. Puak mung ni akan azab. Tu nak kecak lagu mana suruh. Kami terlupa nak suruh lagu mana? Sekarang kita tengok pada ayat tu yang nyata dah. Tapi allazina fi qulubihim zaigun, senantiasa ada ayat kata, Quran ayat kata Tuhan terlupa lah. Setengah-setengah daripada ahlul kalam yang kata nak turut Tuhan, turutlah. Tak usah tak takwil. Nak takwil hak pasal tu. Hak pasal tu nak takwil, hak pasal tu nak isbat Tuhan terlupa, bukan tahu belaka. Banyak bahasa manusia ni. Kayak gitu, kayak gini banyak manusia dah. Manusia yang banyak bahasa. Maka kita ni sebagai orang Islam nak faham Quran sungguh ni, dengar dia, berasa nampak juga ya hurai. Pandai buat lagu mana? Kembali klik kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat duk mana? Ayat muhkamat duk dalam surah Taha. Kita tengok. Klik kembali. Kita pakat buka. Surah Taha duk mana? Duk belakang daripada surah Maryam. Juzuk yang ke berapa? Juzuk ke-12. Ayat berapa Tok Guru? Ayat yang ke-125. 125 sehingga 120 ni. Tengok situ. Tu makna kita kembalikan inna nasinakum tadi itu, kembali klik sana. Mana ni tengok sini. Tengok kata ayat hak Tuhan royak ni di sini. Tuhan kata sini. Tuhan kata qala subhanahu wa ta'ala qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, kenapakah mung tu menghitungkan akan daku pada hari kiamat lah maksudnya. Dalam keadaan aku ni buta, sedangkan aku dulu celak tak ada buta kali. Ya hujah di atas Tuhan dia lah, apa Tuhan hisap dia, bakit dia dalam keadaan buta mata tak nampak. Apa Tuhan buat lagu tu sedangkan aku dulu duduk di atas dunia tak ada buta kali ya Allah. Soalan tanya Tuhan. Lalu Tuhan pun jawab ke dia. Ni Tuhan jawab ke dia. Jawab ke mana? Jawab kata qala kadzalika atatka ayatuna. Demikian itulah aku telah datang akan dikau tu oleh keterangan bagi aku. Nabi aku pun mari, kitab aku pun mari, rasul mukjizat bagi Nabi pun datang, alim ulama hak kamadiyah hak makasaka Nabi pun datang. Muak lagu mana? Fanasitaha, muak tak ingat. Muak tak tahu, muak tak ambil cakna, tak ada ambil penting. Lalu wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian itulah hari ni aku nak buat lupa ratik mung. Kalau gitu inna nasinakum, makna kata Tuhan nak buat lupa. Lupa dengan buat lupa sama ke? Beza jauh. Sebab tu orang nak kaca ayat Quran, jangan duk kaca. Sebab Quran ni muhkam, tak kuasa manusia mana-mana pun nak kaca. Kalaulah orang zaman ni kuasa nak kaca, nyata di Walid Ibn Mughirah dulu lagi ya. Walid Ibn Mughirah ni tak ada pia nak boleh mengatasi dia. Dah gitu. Tu nak kita faham jadi jelas nah. Nak kita faham jadi jelas.
supaya kita tak ada jadi kelang kabut, tak ada nak jadi seteru dengan siapa, tak ada nak baloh dengan pia. Sekadar kita nak faham Quran kita sebagaimana Tuhan kita nak, Nabi kita nak kita faham, sudah. Hak ni makna kata kita nak menetap kata alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas dua kalimah syahadah kita hidup, di atas dua kalimah syahadah lah kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Allahumma thabbitna wa iyyakum alal haqqi hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma amin. Itu sikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat lagi sebagai ayat akhir kita nak buat misal. Ayat mutasyabih pasti kita kembali kepada ayat muhkamat. Ini satu ayat lagi. Cuba kita buka dalam Quran banyak lagi cuma nak wari dalam jilsah ni banyak ni. Cedek mari banyak berpuluh-puluh beratus ayat ni wari. Tapi tak apalah, ambil sikit-sikit dulu. Ambil sikit-sikit dulu. Cuba kita buka suratul Isra. Ayat Quran suratul Isra. Cuba buka suratul Isra juzuk 15. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tu surah tu. Buka kepada ayat yang ke 72. Apa tengok. Ayat 72. Buka. Buka Quran sendiri. Sebab tu ngaji kita bawa Quran rantik. Quran kena ada tepi kita. Bok rantik, kalang rantik, tanah. Takut terlupa. Ya ilmu kita ni kena duk tanda, ya terlupa. Kenapa? Terkadang kita tak biasa dengan dia tu. Ya terlupa. Kadang orang kita ni banyak di kalangan orang ngaji. Jauh kita banyak ngaji tapi tinggal lama. Kena buat kebun ratik, buat kerja tu ratik kerja. Kita tengok ya tulis Allah, tulis comel khak dia tu. Sebab tu kita bakit semula semangat tu. Ngaji sikit-sikit pun tak apalah. Bawa buk ratik we ada. Mudah-mudahan itu adalah balasan hak Tuhan nak uik kita. Dah mana tiap kita tengok. Ayat 72 apa berarti tengok tu. Tuhan kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ni. Setengah daripada mereka yang fi qulubihim marad, yang ada hati dia dalam penyakit, nya hukum kata orang buta kena masuk neraka, dia kata. Hawak apa? Kerana tu herayan. Hak tu herayan dia kata. Dia kata hak tu lah hak Tuhan nak royak. Yang nak royak tu Quran kita ni bukan muhkam. Quran kita nak percaya tak leh. Quran kita belaga sama sendiri ni penyakit orang ada fi qulubihim marad. Asal daripada orang tak beriman ni kesal siapa kepada orang-orang kita ni nyanyo. Pak kita orang awal, orang kurang sikit nak tahu ilmu pengetahuan. Nyanyo dengar. Kena juga deh. Ustaz royak. Kena juga. Orang tu royak. Misal. Nampak tu tak? Kita buh kata ustaz. Sebenarnya ustaz tu mainlah tu. Nah, ustaz tu kita panggil orang hak mulia. Tapi orang pesen ni, orang pesen tak mulia. Kita tak panggil ustaz lah deh. Tapi golek lagu tu. Kalau boleh ngajar kan ustaz orang mau kita. Tak ustaz babo. Tak babo ke? Tok guru. Yalah tu. Ya hak boleh ngajar. Kita panggil supaya orang tempat kita panggil. Mari kita tengok. Dia kata, dan sesiapa yang adalah ia itu dalam ini dunia hazihi ay fi hadhil hayatid dunia ni a'ma, dia itu tak nampak, kafif, fahuwa fil akhirati, maka dia itu pada hari akhirat esok pun a'ma, buta juga, wa adallu sabila, maka sesatlah jalan dia, sesat buta ni. Lalu ulama tafsir, pakar tafsir kata buta situ makna buta pandangan hati, bukan buta mata lendir. Dia kata tak, Quran tak ada ayat lah tu. Quran kata man kana fi hadhil a'ma. Dia nak kerah di ayat mutasyabih ni. Dia nak kerah di ayat mutasyabih ni. Maka kita wajib kembali ayat ni kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat ada dah tu. Ada sini. Nak pakai ayat, nak pakai hak ni. Dia kata hak ni nak pakai. Okey, mari kita tengok. Beriman tak kata Quran tafsir Quran di atas tengah. Beriman. Mai mana ayat. Dek mana? Ayat Taha saat ni. Ayat surah Taha saat ni ayat mana? Iaitu ayat 125. Buka surah Taha tu ayat 125. Kembali situ. Ni.
Qira'ah ada riwayat kata man kana fi hadhihi a'ma ay hadhi a'ma al-qulub. Hati dia tu jadi tak nampak daripada cahaya keterangan Tuhan. Tahu mana Tuhan riwayat? Mana ni? Tuhan kata qala rabb wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang paling daripada ajaran Tuhan, hidup dia akan jadi susah. Dan Tuhan akan hitung dia, hisap dia pada hari akhirat esok tu dalam keadaan a'ma. Nyata tak Tuhan ayat tu? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Perak a'ma. Buta. Lalu ia hujah di atas tu. Ni dalil kata buta mata hati ni. Ni. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, bagaimana kamu nak hisapkan aku dalam keadaan aku buta sedangkan aku dulu celak molek? Maka dalil ning lah menunjuk kata buta di sini makna buta hati, bukan buta mata lendai ni dak. Itu makna kita kembali ayat mutasyabihat kepada muhkamat. Nampak dah gitu? Tu cara kita. Barulah kita faham Quran supaya dengan Tuhan nak. InsyaAllah kita akan bawa data banyak lagi kesamaran-kesamaran sebagai contoh tauladan, sebagai contoh-contoh untuk nak uwi kita itu dapat faham Quran itu di atas wajah hak Tuhan kandak. Di atas maksud hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mari kepada kita. Nak buat lagu mana? InsyaAllah kita ikuti bersama. InsyaAllah nah, ikuti bersama. Sebab itu allazina fi qulubihim zaighun, dia tidak ada tepat bagi dia di hadapan orang hak reti pandai di kalangan orang Islam yang dapat ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul melalui ulama rabbani, dia tak ada tepat. Semua itu akan menyelesaikan oleh dia satu persatu. Dengan sebab itu, inilah jalanan Islam yang benar, inilah janjian Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan daripada hamba dia orang nak cara agama dia. Kalau kita tak sik, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalukum. Mana kata kita tak sik nak paling belakang, tak sik nak cara agama aku, nak cara perut bedaku. Hai kau mungkin Tuhan bakit orang lain pula. Tuhan tak ada kira kita. Nampak? Hamba dia banyak. Ya wari ikut lah. Cuma, nak uwi kita sebagai orang Islam tahu kata, apa yang mulia, apa yang tak mulia, apa yang kena, apa yang salah, gi dengan alasan. Bukan gi dengan cara-cara memikir pelik-pelik dan kita tak pakai alasan dan sebagainya. Itu bukan jalan yang benar. Situlah dulu nah pada perjumpaan kita malam ni. Dan insya-Allah kita akan ikuti bersamalah apa yang Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kita lagi di dalam maudhu' kita nak cakap ni lah biiznillah taala. Siapa dia ada muskilah ayat mana-mana rasa terpelaga dengar orang royak gitu ayat gini, hatta mari dalam ni insya-Allah kita akan beri alasan, beri jawapan kata ayat tak ada belaga kali. Quran jamin kata tak belaga sama sendiri. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ni datang lain pada Allah, ya belaga sungguh. Hak ni ya daripada Allah, yang nak belaga lagu mana? Malaikat faham kita tak betul. Hatta mari ayat mana bahasa kata tak cerah, belaga dengan ayat ni belaga dengan ayat ni. Insya-Allah kita akan beri jawapan dengan cara apa yang hak Tuhan bukalah. Apa hak Tuhan buka biiznillah taala. Pada malam perjumpaan kita sekali ni, insya-Allah kita berhenti sini dulu. Buat sementara, mudah-mudahan kita haraplah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya membukakan hati kita, supaya kita boleh faham Quran di atas wajah murah hak Tuhan kandak sungguh. Maka jangan kita terlupalah, marilah kita sama-sama bersatu tangan di atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan usaha kita, dengan harta benda kita, supaya kita itu dapat berjaya sekali dunia dan di akhirat nanti. Di antara satu sama lain
itulah adalah matlamat hidup kita dalam dunia yang sebentar ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.